أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات مكثين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلناها نبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Sorina nak baca ke saya nak baca? Boleh peluang baca Kak. Sebab Silakan. nak dengar, nak minta Ustazah dengarkan Kak baca. Silakan. Tafadhali. Bawah. Silakan. Bismillah. أعوذ A'udzu billahi بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن قبل bukan qabala. Mana Ustazah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن Betul lah tadi tu. Ustazah. Qablaan. Ulang semula. قبل أن أعوذ بالله من الشيطان
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن قبل تنفد كلمات ربي bukan ربي qabala Kak. Qabla. قبل قبل أن Tapi tak payah ulang daripada situ Kak. Terus je walau ji'na. ولو جئنا بمثله مددا Ayuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Tak boleh أنما berhenti. Paling tidak Qul innama. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustazah. Sama jemput masuk Al-Kafi Challenge. Silakan Kak Admin. Kakak admin sekalian. Silakan. Fadhali. Mula InsyaAllah. Fadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Hajjah Nolia binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini sambung kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Sepentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, dekat sini hujan masya-Allah, alhamdulillah hujan rahmat. Marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita rindui, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura. Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laju-laju nak pergi mana? Tenang-tenang sudah. Masya Allah. Dia macam nak lari. Saya dekat sini lagi. Nanti kalau saya tutup, insya Allah dia dah habis dah tu. Ni kita baru nak mula. Jadi laju dia tu, Masya Allah. Sebab saya yang minta dia tadi awal kan. Saya minta maaf.
Dan alhamdulillah dia je yang respon untuk untuk mengawalkan. Terima kasih Kak Amnirah, terutamanya juga kepada seluruh pengurusan dan AJK dan ahli jawatan kuasa lah yang menguruskan Gubernur Imam, terutamanya pengurusi Kak Hajar Husniati dan juga sahabat-sahabat keluarga besar Gubernur Iman ini dimanapun berada. Moga-moga Allah Subhanahu Taala lah jualah yang memberikan kita keizinan untuk bersama berterusan ini, dan hari ini lebih awal daripada biasa. Selalunya pukul 5 ni baru nak start, nak masuk, kita nak berborak. Yang ni saya yang dah mula kan. Kerana saya akan minta izin untuk sedikit awal lah untuk saya keluar. Alhamdulillah, saya ada urusan sikit hari ini. Moga Allah berikan kebaikan. Bila Kak Intan semalam, kalau Ustazah nak cepatkan pukul 5 pun okey. Kalau dia cakap macam itu bermakna saya boleh cepatkan lagi cepat daripada tu. So saya hari ni buat cabaran yang baru. Saya tanya Kak Amnirah, Kak Amnirah boleh buka awal? Boleh Ustazah. Kita batu Kak Hajar Muda cakap, kita 3 orang je. Yelah, ni dah ramai dah ni. Alhamdulillah. Moga ada kebaikan dan keberkatan. Bukan kesilapan ibu-ibu kerana kelewatan, tidak. Itu kerana saya yang mengawalkan pertemuan kita pada petang ini. Dan tadi pun sebenarnya sebelum ibu-ibu masuk semua, sebelum dibacakan suratul Kahfi, saya dah mulakan juga dengan amalan untuk selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khusus bagi bulan Rabiul Awal ini. Saya menganjurkan kepada seluruh ibu-ibu dan akak yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teruslah beramal selagi mana ada bulan Rabiul Awal ini. Kalau tidak mencukupi dan mencakupi 3,000 kali itu dalam bulan Rabiul Awal ini, moga-moga Allah berizin untuk menghabiskan pada bulan Rabiul Akhir, insya-Allah. Maka sesungguhnya pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berkaitan dengan bagaimana untuk memahami segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW, khususnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terutamanya kepada perkara-perkara yang kita ini berada di Nusantara dan kita bermazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk dan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sahabat-sahabat saya yang singgah di FB official page saya. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, abu laka bi ni'matika 'alaina wa abu bi dhunubina faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Salla alayka Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahil ladzi a'tani hadal ghulam at-tayyibal ardani. Lagi sekali Kak Amnirah, silakan. Silakan Kak Amnirah ulang. Iwal ardani Salla alaika Allah ya adnani Adnani ya Muhammad
يا صلاة الرحمن الحمد لله لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب رجاء أني هذا المقام أرجاني قد ساري Alhamdulillah. على Lagi panjang nanti tak mula gelar kita Kak Amirah. Cukup 2 rangkap aja. Tadi aku suruh dia tak mula. Bila aku dah suruh dia tak berhenti. Nanti sambung kemudian Alhamdulillah. Terima kasih. 2 rangkap je. Cukuplah tu. Moga-moga akan mengingatkan kita bahawa inilah di antara di kalangan yang disebutkan Suzugaru daripada keluarga Adnan. Daripada Bani Adnan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh, dan padanya ada sifat ulamut tayyib ataupun anak muda yang sangat baik akhlaknya. Moga-moga kebaikan yang kita warisi melalui pengajaran dan pelajaran daripada segala sirah nabawiyah ini, tetapi yang paling utama adalah perkara yang ingin kita berterusan belajar ini. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang berkewajipan ke atas diri kita untuk berusaha bersungguh-sungguh kita belajar dan memahami. Akhirnya, moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari ini. Seterusnya, apabila kita boleh beramal, kita juga dapat mengajak dan juga mengajarkan kepada seluruh ahli keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dalam apa juga kaedah pun yang boleh kita sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulakan berkaitan bab mandi, kata silap saya. Kak Amira bila keluar mesej dia tertutup. Kak Amira punya tu Kak Amira. Jadi saya tak boleh baca nanti kan. Muka surat berapa kitab Kak Amira? Nombor 4 Ustazah. Berapa? Muka surat Nombor berapa 4 tu? mandi sunat min Faujan. Ya. Muka surat 99. Muka surat 99. Kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i ini muka surat 99. Betul 99? Betul ke Kak? Betul saja. Sunat mandi istisqa. Ya, ya. Subhanallah. Baik. Antara bahagian-bahagian mandi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, mandi yang disunatkan adalah mandi hari Jumaat. Alhamdulillah, kita sudah memahami. Alhamdulillah, saya percaya semua orang sudah mempraktikannya juga. Kemudian mandi Allahumma salli ala Muhammad pada 2 hari raya. Kemudian mandi gerhana matahari dan mandi gerhana bulan. Kemudian hari ini kita akan menyambung solat istisqa, iaitu solat untuk meminta hujan. Hukumnya sunat ketika apa? Sebelum keluar bagi mendirikan solat istisqa. Bila waktunya? Sebelum pergi mendirikan atau pergi dan keluar menunaikan solat sunat istisqa. Dan solat ini juga dikategorikan sebagai solat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah. Subhanallah. Dia disunatkan untuk mandi sebelum solat, juga digalakkan untuk keluar ke tempat yang ramai itu untuk solat berjamaah. Hal ini berdasarkan daripada kias hukum bagi solat gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Solat gerhana bulan dan matahari solat berjamaah kan? Ada solat berjamaah dan dia seperti solat Jumaat juga dikiaskan kepada solat Jumaat. Subhanallah. Cumanya bilakah waktunya? Seperti mana mandi gerhana matahari dan juga mandi sunat 2 hari raya dan juga mandi sunat hari Jumaat itu ketika hendak menunaikan setiap solat ini. Itu waktu dia. Itu yang paling afdal, waktu sunat dia. Yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Mandi kerana memandikan mayat ini betul-betul mandikan tahu, bukan ziarah mayat. Jangan salah faham. Tapi dulu masa saya kecil-kecil lah, saya tak tahu ibu-ibu lah. Tapi bila menziarahi mayat je, mak-mak akan suruh balik nanti suruh mandi. Kita yang tak pergi ni pun dia suruh mandi sekali.
Aku pun dulu tak faham pun dia mandi, aku mandilah. Kita kan anak yang taat, gitu contoh. Tapi tak mandi sangat pun sebenarnya. Dia suruh mandi, kita mandilah. Kan. Lepas tu tiba-tiba bila dewasa, tak ada pula lah mandi menziarahi mayat. Mandi kerana memandikan mayat, iya. Tapi kebanyakan kita ni datang ziarah je. Dia tak menguruskan dan tak memandikan mayat. Walaupun sebenarnya kalau kita ini mandi untuk memandikan mayat pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebahagian daripada kita ni pun lepas mandi tu pun tak mandi sunat juga. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak payah gaduh, tak payah pening, tak payah. Kenapa kau tak mandi lepas kau mandikan mayat? Lagi-lagi kalau ayatnya pula, kenapa kau tak mandi lepas kau ziarah mayat? Tu pening sikit. Sebab tak ada hukum yang tu. Okey? Yang tu tak ada. Subhanallah. Hukumnya adalah yang digalakkan untuk mandi adalah selepas memandikan mayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru masuk dalam Maknanya Islam. kalau kita ziarah saja, Ustazah balik tak payahlah mandi. Kalau ikut orang tua, mak kita dulu ziarah orang meninggal, kena mandi, nanti kena badi mayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak sebut, Kak Amnira yang sebut. Mak dia agaknya sebut. Walaupun dulu agaknya mak aku sebut. Aku tak sebut Hari ni yang sebut mula adalah Kak Amnira. Tetapi itulah kesilapan dan sedikit perkara yang perlu diperbaiki. Tapi salah tak untuk mandi? Tak salah. Cuma hukum tu tak ada. Hukum tu tak ada. Hukum tu tak ada cerita lepas ziarah mayat mandi. Tak ada. Dalam kitab fiqah mana-mana saya belajar yang tak berapa lama ni kan. Daripada sekolah menengah, masuk universiti, keluar lepas universiti pun, aku cari juga mandi selepas menziarahi mayat. Aku tak jumpa lagi hukum tu. Saya tak tahulah kalau ibu-ibu nanti belajar dengan para asatizah yang lain, ada, boleh kongsi dengan saya. Begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa hukum ini berkaitan dengan dalil yang mana? Di mana Rasulullah SAW, kakak tu dia tertekan tu rasa. Tak mengapa. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan falyaktasil. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan ini adalah hadis Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan para yang menyusun Sunan Imam Tirmizi ini ataupun Sunan Sittah. Ada satu kitab ni nama dia Sunan Sittah. 6 imam. 4 imam yang besar termasuklah Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, Imam Abu Hanifah. Minta maaf. Imam Abu Daud, bukan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Di mana di dalam kitab tersebut Sunan At-Tirmizi ini termasuk dalam Sunan Sittah. Ada satu kitab hadis nama dia Sunan Sittah. Digabungkan ke 66 perawi hadis ini. Maka dalam hadis ini diberitahu bahawa man ghassala mayyitan falyaktasil. Ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah mandi dalam hadis ini, di atas ini, dia bukan dengan makna wajib. Bahkan ia sunat. Dalam slide tu tak ada. Tapi dalam kitab ada. Cuba tengok dalam kitab. Dalam kitab buku surat 100 tu, dia tulis perintah mandi hadis di atas bukan dengan makna wajib. Bahkan sunat berdasarkan hadis yang lain. Hadis yang mana? Tu tidak wajib kan? Tak wajib tu masuk sunat lah. Laisa alaikum fi ghasli mayyitikum khuslan idza ghasaltumuh. Bahasanya lain sikit je dalam slide ni dengan kitab. Tapi maksudnya dia tak wajib. Tidak wajib mandi kerana memandikan mayat di kalangan kamu selepas selesai melakukannya. Tidak dikira satu kewajipan. Dia hanya sunnah. Itu kalau mandikan. Kalau berziarah, dia tak ada disebutkan kat sini. Maksudnya tak ada hukum untuk mandi selepas ziarah. Tapi oleh kerana tadi ayatnya, kalau kena badi nanti macam mana? Andai je kan. Berubahlah. Janganlah bercakap perkara yang tidak wujud. Kerana perkara itu adalah perkara yang dilarang mengada-ngadakan. Yang tu haram. Mengada-ngadakan perkara tu. Tiba-tiba kita tambah wirid, dia kata mengada-ngadakan pula.
Itu wirid itu adalah warid daripada Nabi. Tetapi ini perbuatan tak mandi nanti ni. Tak mandi nanti ni. Dia macam berdosa kalau tak mandi tu. Kita pun sebab salah. Aku tak pergi ziarah. Aku cuma duduk kat rumah. Tiba-tiba mak suruh mandi. Dulu kan ingat tak? Saya tak tahulah ibu-ibu pernah berlaku tak kepada ibu-ibu. Tapi saya pernah berlaku, saya ingat lagi. Bila mak saya balik ziarah, mak saya akan pergi colet telinga saya ni dengan kunyit. Orang Jawa dulu. Aku cakap buat apa ni? Patut kita ni anak, dia colet kita pun diam aje lah. Kita tak tahu kan. Rupanya perkara itu dengan kepercayaan, itulah tadi tu. Kaput tu apa benda pula kat surah naik. Kapur. Ya. Kunyit dan kapur. Ya. Kunyit pula. Kunyit. Supaya itulah tadi. Supaya tidak kena badi. Supaya tak demam sebab ada orang meninggal. Dan itu semua adalah perkara yang diada-adakan. Dan perkara itu adalah perkara yang tidak ada dalil. Dan tidak ada perkara yang menyebabkan kemudaratan pun kerana kematian ataupun kehidupan seseorang. Yang memudaratkan dan memberikan kebaikan dengan izin Allah segala-galanya. Bukan sebab kematian. Bukan juga sebab orang tu sihat walafiat tiba-tiba disebut-sebut, oh dia ni tak bagus ni, nanti dia akan jadi kesan yang buruk. Tidak, tak ada. Tak ada perkara, no such thing. Okay, no such thing. Lagi ni 2-3 kali juga aku cakap bahasa Inggeris ni. Moga-moga ada yang fahamlah bahasa Inggeris saya yang biasa-biasa ni. Dan inilah yang sepatutnya kita memahami dalam kehidupan kita ini. Jangan mengadakan sesuatu yang tiada. Ini baru betul. Dan yang sunat adalah bagi mereka yang memandikan mayat sahaja. Subhanallah. Tapi kalau lepas balik daripada ziarah mayat, nak mandi, mandilah tapi jangan niatkan kerana ziarah mayat. Itu maksudnya. Nak mandilah sebab dah keluar rumah, balik rumah. Mak pasal mandi mak. Kan baru balik daripada luar, balik mandilah. Dulu pandemik kan, keluar masuk asyik mandi je. Lepas tu bila tak pandemik, mandi pun tak jumpa sangat. Macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Ada soalan tak yang ni? InsyaAllah tak ada. Dan yang keenam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betul lah kat aku ni tak buka kamera kan. Tapi kelas aku ni lah paling banyak orang tak buka kamera kan. Tapi tak. Aku redha je. Aku tak kisah je. Nanti kalau aku kisah kan orang kata aku kisah pula. Yelah aku tak kisah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang keenam, mandi sunat berkaitan dengan ibadah haji. Yang pertama, dalam ibadah haji ni ada umrah. Dan mandi kerana berihram haji atau umrah. Yang ini adalah haji yang wajib. Haji yang fardu tu. Tetapi ketika nak berniat ihram tu, kita digalakkan untuk mandi sunat. Jadi kalau kita buat umrah sunat, umrah yang di luar waktu haji, hukumnya mengikuti. Sama je. Maksudnya sunat untuk mandi. Tak mandi boleh tak? Boleh. Jadi jangan gaduh jadi mutawifah dengan mutawif ni. Tapi kita digalakkan untuk ingatkan. Kita ada sunnah untuk dilakukan sebelum kita menunaikan umrah. Contoh itulah. Apatah lagi kalau untuk ihram haji dan umrah yang fardu. Subhanallah. Maka itu semua adalah tambahan amal. Dan tambahan amal itu apa juga yang dilakukan oleh Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Zaid bin Thabit Al-Ansari. Kenapa Al-Ansari? Radhiyallahu anhu. Orang Ansar. Orang Ansar. Yelah. Memanglah orang Ansar tu kenapa? Dia tu siapa? Orang Ansar ni. Orang Madinah saja. Itu jawapannya. Dia tinggal di Madinah. Dia orang betul-betul Madinah. Sebab yang berdatang daripada Mekah dipanggil muhajirin. Tapi sekarang ni dah ada satu istilah baru. Dia mujahir. Jangan salah sebut. Tengah viral ni mujahir ni. Dengan muhajir dengan mujahir ni lain. Muhajir lain, mujahir lain. Muhajir itu muhajirin lah. Yang datang untuk berhijrah. Subhanallah.
Tapi sekarang nama dia Al-Ansari. Bermakna dia adalah orang-orang yang duduk di Madinatul Nabi SAW. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahlihi waqtasalah. Li ahlalihi, minta maaf. Li ahlalihi. Tajarrada li ahlalihi. Bahawa dia melihat Nabi SAW menanggalkan pakaian baginda lalu mandi untuk memulakan ihram. Subhanallah. Dan perintah ini juga adalah perintah sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia adalah perintah yang bukan wajib. Tetapi kalau kita tahu benda ni adalah perkara yang baik, kemudian kita mewajibkan diri kita kena mandi. Jangan wajibkan. Kita cakap je lah perkara ini adalah perkara sunat. Sebab nanti kalau wajib kalian tak buat, kalian berdosa. Subhanallah. Maka stay dengan hukum yang ada pada mazhab Syafi'i ini. Sebab kita datang sana, kita juga boleh bermazhab Syafi'i, boleh juga untuk menukar sebahagian daripada ibadah itu kepada mazhab yang lain dalam darurat. Tapi untuk mandi ni, kita pegang teguh lah sebab kita orang Nusantara, orang Asia. Kita cakap je lah perkara ini adalah perkara sunat. Jadi kalau tak termandi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka jangan kalut. Jangan kalut. Pergilah juga pergi ihram. Jangan tiba-tiba kau belum sempat mandi, kau dah terlambat. Kan? Mana tahu kan? Tadi masa mandi pagi nak pergi semayang lupa nak niat sekali mandi sunat ihram. Selalu begitu, dia terlupa nak niat ihram, mandi sunat ihram. Lepas tu, saya belum mandi, Ustaz, saya belum. Apalah kau belum mandi, tadi kau bukan mandi ke? Belum niat mandi sunat ihram rupanya. Subhanallah. Jadi, moga-moga kefahaman ini tidaklah menjadikan kita terlalu huru-hara bila tak buat perkara ni. Jadi kalau waktu itu semua rombongan belum maksudnya tidak meninggalkan kita, belum lagi waktu yang kritikal, mintalah izin. Boleh tak saya nak mandi sunat sebelum nak menunaikan ihram ni? Sebab tadi masa saya mandi saya lupa nak niat. Contoh gitulah. Kemudian bila kalian dah minta izin untuk mandi sunat ihram dan nak tertinggal tadi ni, korang jangan mandi macam mandi biasa. Mandi perlahan lah. Janganlah. Mandi sekadarnya niat aku mandi sunat ihram. Yang paling minimum untuk mandi, yang penting meratakan air di seluruh badan. Itu saja. Sebab dia mandi sunat. Sebenarnya kalau tak mandi pun tak jadi masalah. Tapi oleh kerana kita belajar, kita tahu hukumnya sunat, mengikut sunnah Nabi, subhanallah. Why not? Kita bersungguh-sungguhlah untuk meninggikan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang ingatkan kita tentang perkara ini, moga-moga kita tidak meninggalkan amalan sunat ini ketika mana kita berada dalam musim haji dan umrah ataupun kita pergi untuk umrah dan ziarah. InsyaAllah. Saya doakan ibu-ibu semua tidak akan leka dan lalai lah dengan perkara sunat ini. Kerana dengan mengingati perkara sunnah di akhir zaman ini, inilah antara golongan yang akan dipegang dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekalutan orang meninggalkan sunnah Nabi. Kita berusaha untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang kedua, mandi kerana masuk ke Mekah. Contoh, saya tak sebutkan dia punya dalil dulu, saya bagi contoh. Ada sebahagian kita kalau pergi umrah sunat, umrah yang ziarah tu. Saya suka panggil umrah sunat dan umrah sunat sebab dia bukan umrah pada musim haji. Walaupun nanti ada sebahagian travel agency dan mutawi akan cakap ini adalah umrah wajib kita pertama. Sebenarnya dia tetap umrah sunat, dia tak ada umrah wajib. Saya minta maaf. Umrah wajib hanya pada umrah haji. Fardu haji saja. Itu umrah untuk haji. Itu memang wajib, memang kena ada. Tapi bila umrah dan ziarah, dia sebenarnya umrah sunat. Tapi para mutawif dan travel agency ni kena bagi ingatan kepada jamaah untuk apa? Supaya dia tak melalaikan dan melekakan diri. Kalau tak nanti dia melewe-lewe sebab dalam keadaan ihram nanti kan terbuat perkara yang terlarang, maka dia pula kena dam pula nanti kan. Itu lagi akan menjadi beban pula nanti. Wala'udzubillah min dzalik. Walaupun dia punya dam tu tidaklah
seberat ketika musim haji. Tapi tetap ada dam kalau terlanggar benda tu, sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi mandi ketika hendak masuk ke Mekah, kalaulah daripada Kuala Lumpur ni, kita daripada KL ni, kita masuk Mekah dulu. Bila kita nak mandi? Masa bila? Soalan saya. Silakan. Dari rumah. Daripada rumah Ustazah. Niat. Daripada rumah. Selain daripada rumah? Kat hotel Ustazah. Hotel. Hotel kat mana? Kalau Hotel transit. Kalau daripada Madinah, dekat kita mandi dekat Madinah. Saya cakap, ini saya cakap dekat Danu ni. Kalau kita daripada Kuala Lumpur. Oh, daripada Kuala Lumpur terus pergi ke Mekah. Ya saya. Mana kita nak mandi? Mandi di rumah lah. Rumah ya? Lain? Nak kapal terbang nak mandi kat mana? Mana nak masuk sebab mandi kerana masuk ke dalam Mekah. Tapi pernah tak ada sebahagian daripada rombongan mereka akan transit di Jeddah? Baru nak cakap tadi kalau transit kat Jeddah boleh mandi kat Jeddah saja. Ya, mandi di Jeddah. Dia ada pilihan. Tetapi bagi orang yang nak memasuki Mekah, dia lain tau. Masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, dia lain. Mekah lain, Masjidil Haram lain. Begitu. Jadi kalau dia buat boleh pilihan, bukan saja boleh dekat Malaysia, boleh je daripada rumah tu. Terus sampai tu jauh 8 jam lepas tu mandi tu. InsyaAllah tak ada masalah. Moga-moga tak ada gangguan lah dalam 8 jam tu. Dengan mandi sunat tu. Tapi kalau transit dekat Jeddah beberapa jam, maka kat situ dia memang ada tempat untuk kita sebelum masuk ke Mekah, boleh saja untuk mandi di Jeddah tu. Itu kaedah dia lah. Tapi kalau nak mandi daripada Malaysia boleh tak? Pun boleh, tak ada masalah. Cuma mandi tu dia punya panjang masanya tu dah macam tidur bangun berpeluh apa semua tu kan. Lepas tu kita nak masuk Mekah. Masuk Mekah ni berarti dalam keadaan dalam kita tidak, kita sebenarnya dalam keadaan bersih jugalah. Kalau naik bas pula kita dah tertidur bangun. Lepas tu tidur pula, minta maaf kadang tidur pula. Minta maaf, saya cakap ni tak tahulah ibu-ibu terjadi ke tak. Kita kadang-kadang meleleh air kita punya ni kan. Tidur ngences sikit ke apa kan. Gini ke mata kan semua kan. Allah SWT Muhammad. Kalau setakat daripada Madinah tu insya-Allah tak ada masalah sangat kan. Sebab kita bangun tidur. Tapi kalau daripada Malaysia tu agak jauh jugalah. Tapi memang kebiasaannya kita akan berhenti dekat Matar Jeddah. Matar Jeddah pula. Betul lah Jeddah lah. Matar tu maksudnya lapangan terbang. Boleh mengambil kesempatan kat situ. Suka yang ni. Ni siapa ni yang ni? Saya tak tahu sebab dia admin kan. Antara admin ni dia suka kalau cerita bab ngences ni kan. Tapi itulah kita punya kebiasaan orang tidur. Dan tak ada siapa pun terkecuali sebenarnya. Subhanallah. Dah balik kerja ke kat Parana? Subhanallah. Jadi ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh sekalian, di mana dalam hadis ini menyatakan anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu kan la yaqdamu Makkah illa bata badhi tawa hatta yusbiha wa yaqtasilu thumma yadkhulu Makkah naharan wa kana yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah. Bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa radhu'an tidak pergi ke Mekah melainkan dia akan bermalam di Zituah sehingga pagi. Kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada waktu siang. Dia juga menyebut hadis daripada Nabi SAW bahawa Nabi pernah berbuat demikian. Zituah ni adalah sebelum sampai ke Mekah. Saya sendiri pun tidak terlalu exact tempat tu di mana, tetapi dia beberapa, lebih kurang dia kalau tak silap saya, yang saya pernah diberitahu Zituah ini adalah area Mina dengan Muzdalifah tu. Dekat area situ. Berdekat kat situlah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka akan berada di situ bermalam, barulah akan masuk ke Mekah. Macam tadi itulah, kita transit, kita duduk dekat Jeddah. Sebelum kita tunggu kita punya kenderaan untuk masuk ke Mekah, boleh tak kita ambil kesempatan untuk mandi? Kalau ada kesempatan, boleh mandi lagi sekali. Itu tempat yang dibolehkan. Tapi kalau tak ada kesempatan, tak jadi masalah sebab tadi kita dah mandi dekat Malaysia. Pun tak ada masalah. Dua-dua boleh. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaznya adalah daripada Imam Muslim. Dan ketika seterusnya adalah mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Sebelum keluar untuk wukuf di Arafah, maka sunat untuk mandi. Subhanallah.
Okay. Sebelum sampai border tu. Nak masuk tu. Maksudnya memang biasa daripada hotel lah. Macam Kak Dorini cakap tadi tu. Dia kita nak keluar pergi tempat tu. Daripada tempat tinggal kita tu. Selepas ketika wukuf tu adalah selepas gelincir matahari. Ini waktu haji ni. Ini lebih kepada cerita haji ni sebenarnya. Yang afdalnya lah adalah mandi di Namirah. Namirah ni border. Border Arab, border tempat wukuf tu. Kalau keluar daripada Namirah tu, dia dah masuk Allahumma salli ala kawasan Mina. Mina ke Musdalifah ke atas. Tapi belum masuklah kawasan tu. Dia border dia je. Dia punya border ni adalah Masjid Namirah. Masjid Namirah. Permulaan masuk memang permulaannya adalah daripada Masjid Namirah. Kalau dia daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada Masjidil Haram, daripada Mekah. Dia bukan daripada Mina, dia bukan daripada Musdalifah, daripada Mekah, dia akan jumpa Namirah, Masjid Namirah ni dulu. Itu perjalanan masa saya haji yang lepas. Masuk jumpa Masjid Namirah dulu. Paling afdal mandi kat situ lah. Tapi kalau zaman sekarang ni disuruh mandi semua kat situ, tak tahulah kat mana nak mandi tu. Masjid tu pun kalau masa haji, musim haji, dia sebenarnya tak buka secara menyeluruh. Sebab kalau semua orang nak mengambil ni lah. Kerana ni, nak mandi dekat Masjid Namirah ni. Subhanallah. Kalau dibuka tu dengan luas, mesti semua orang berebut-rebut nak buat perkara ni. Sebab ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang berhampiran itu, yang ada tempat mandi hanya Masjid Namirah. Kalau tak, takkan diorang nak mandi secara terbuka. Zaman sekarang tak boleh mandi terbuka sebab terlalu ramai. Ketika zaman Rasulullah juga ramai juga. Tetapi ketika itu tidak seramai pada waktu ini. Subhanallah. Jadi yang afdalnya adalah ketika mandi di Namirah. Kalau tidak boleh di Namirah, mandilah sebelum sampai ke kawasan Arafah. Iaitu bermula daripada perjalanan tempat kita nak masuk ke Arafah. Subhanallah. Sama ada bermalam di di kawasan Arafah tu ataupun tak bermalam baru nak masuk ketika tengah hari, mana-mana pun disunatkan untuk mandi. Di mana sebelum masuk ke padang Arafah. Dalilnya apa? Bahawa kana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Aliyan radhiyallahu anhu kana yaktasilu. Yang atas tadi Kak? Kak Amirah, turunkan sikit. Okay. Yaumal aidaini wa yaumal jum'ati wa yaum Arafah. Wa idza arada ay yuhrim. Bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mandi pada kedua hari raya. Mandi pada hari Jumaat dan mandi pada hari Arafah apabila hendak berikhram. Ketika nak masuk Arafah itulah, nak wukuf di Arafah itulah. Niat untuk wukuf di Arafah tu. Hadis riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i daripada kitab Dan dalil seterusnya berkaitan dengan mandi ini. Mandi berkaitan ketika wukuf di Arafah ini, di mana dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrima wa lidukhulihi Makkah wa liwuqufihi asyiyata Arafah. Bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhuma wa radu'an mandi sebelum berihram untuk masuk ke negara Mekah, negeri Mekah, dan juga mandi untuk wukuf di Arafah. Selepas wukufnya selepas tengah hari, tapi mandinya sebelum masuk wukuf di Arafah itu. Ini adalah dalil daripada kitab Al-Muwatta daripada karangan dan susunan Imam Malik karramallahu wajhah. Seterusnya yang keempat, mandi untuk melontar batu di ketika-ketika jamrah. Tapi ada orang yang buat 2 kali lontaran. Dia tak buat 3. Jadi kalau 2 tu pun mandi juga, 3 pun disunatkan untuk mandi. Persoalannya sama je. Kalau tak mandi boleh tak? Jawapan ibu-ibu apa?
Boleh sunat. Boleh. Boleh. Cakap je boleh, tetapi dengan ilmu yang ada, kita bersungguh-sungguh untuk beramal dengan sunnah yang dibuat oleh Rasulullah dan yang diikuti oleh para sahabat. Itu cerita ilmu. Macam tu kalau nak bercakap tentang sesuatu amalan. Hal ini Ustazah, berdasarkan tanya, kalau Saya. mandi tu habis satu kepala, rambut sekali lah ya? Mandi ada orang tak mandikan rambut Tak adalah, nak tanya je. Yelah saya tanya Sebab balik. Ramadan Yelah saya tanya balik, mandi tu kalau tak mandikan rambut tu dikira mandi ke tak? mandi jugalah. Mandi juga kan? Dia bukan mandi kan? Mandi juga, maksudnya tak betul mandi lah. Bahasa mandi juga. Tapi tak sempurna mandi lah. Sebab namanya mandi ni head to toe. Saya cakap bahasa Inggeris sikit lah. Daripada ujung rambut kepada ujung kaki. Itu namanya mandi. Itu yang paling utama, mandi. Dia dikiaskan dengan mandi apa agak-agak? Mandi wajib. Wajib. Ayuh, mandi wajib lah. Itu dikira mandi. Kalau dia setakat cuma mandi setengah badan tu bukan mandi. Itu basuh setengah badan. Itu siram setengah badan. Mandi tak basuh kepala, itu namanya tak berapa nak mandi. Kalau ma'zurah, ketika mana? Ketika dalam wukuf. Boleh? Boleh mandi sunat. Tak ada masalah. Macam kita mandi biasa, dibolehkan. Subhanallah. Tadi saya sambung sikit. Kalau mandi cuma paras ini sebab supaya rambut ni tak basah, orang perempuan kan kadang-kadang begitu kan. Sayang dengan rambutnya, nanti berbau, lambat nak kering. Situ semua adalah perkara-perkara yang dulu tak ada. Dulu agaknya tak ada tu apa? Hair dryer tu agaknya kan. Agaknya lah. Tapi sekarang tak ada hair dryer pun saya tengok okey je. Saya sederhana je. Kan? Jadi perkara tu tak menjadi masalah. Tapi kalau namanya mandi ni memang daripada ujung rambut sehingga ujung kaki lah. Itu namanya mandi. Okay? Termasuklah mandi sunat ni, Kak Ambun. Dan juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Mandi untuk masuk juga akhirnya selepas melontar ada mandi untuk masuk Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang boleh jadi belum pernah buat umrah ataupun ziarah ataupun pergi haji dan umrah, maka ini adalah ilmu yang sangat baik untuk kita ketahui seawal mungkin dan nanti boleh kalau nak maksudnya confirmkan balik dengan yang membawa berombongan untuk pergi umrah dan ziarah ataupun haji dan umrah yang wajib itu, maka inilah antara ilmu-ilmu yang perlu direvisekan dan direvisionkan dengan amalan kita ketika mana kita berada di sana. Sunat mandi untuk masuk ke Madinatun Nabi. Jadi kalau kita daripada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita transit dekat Jeddah dan kita kena naik kenderaan pergi Madinah, kita tak masuk Mekah dulu. Kita pun kena niat juga kalau daripada Kuala Lumpur, boleh juga mandi untuk masuk Madinatun Nabi. Tapi kalau sampai Jeddah tu nak tunggu agaknya, naik train lah agaknya lah. Kita sampai Jeddah agaknya pukul 4 pagi. Train kita akan berjalan pukul 8 pagi. Maka ada senggang waktu tu, boleh tak mandi lagi untuk pergi ke Madinah? Boleh. Tak ada masalah. Seperti mana mandi sunat untuk masuk ke dalam Makkahul Mukarramah. Ini kerana kedua-duanya adalah tanah haram. Yang disebutkan sebagai haramain. Haramain tu bahasa Arab ya? Tanah haram tu bahasa Melayu. Haram tu je bahasa Arab. Tapi sebab dia nak sebut Mekah dengan Madinah, dia jadi dua tanah haram, disebutkan dalam bahasa Arab, istilahnya haramain. Sebab itu kereta api tu, dia tulis haramain. Saya lupa pula bahasa Arab. Qitar haramain. Dia kereta api haramain. Dua tanah haram. Mekah dengan Madinah. Selama ini ibu-ibu selalu dengar kan haramain? Selalu dengar Al-Quran pun, Al-Quran Haramain. Oh, Al-Quran Haramain ni. Saya macam tak pernah jumpa pula Al-Quran Haramain ni. Ada? Okey. Perfume. Oh, perfume Haramain. Masya Allah. Tapi sebenarnya tahu tak makna Haramain?
InsyaAllah tahu. Yang Kak Hawa ni pernah dengar kat mana? Dua tanah haram. Dua tanah Ha. haram dekat Haramain. Yelah. Dua tanah haram. Haram tu maksudnya apa? Diharamkan membuat maksiat. Aku dah agak dah. Jawapannya mesti tu punya. Haram kepada orang kafir kan. Suci. Tu lagi. Itu memang biasa. Biasa jawapan. Lain. Suci. Yang barokah. Tulis. Siapa nak? Kita akan jadi bukti bahawa kalian yang menulis makna ni haram ni. Haram, tanah haram Dajjal tak masuk. Yelah. Tak apa. Tulis. Lagi. Saya bagi peluang petang ni. Apa maksud al-haram tu? Tanah suci atau bersih. Lagi? Sila tulis. Haram. Doa dimakbulkan. Ada kaitan Okey, boleh. Boleh diterima. Lain. Haram perang. Apa Kak Putri? Haram berperang. Haram berperang. Tulis. Haram berperang. Lagi? Tanah suci. Pusing sama je jawapan gua. Tak ada jawapan lain? Haram membunuh binatang dan tebang pokok. Itu perkara-perkara haram dalam ihram. Bukannya makna haram. Larangan haram. Lagi? Tanah Apa yang tidak halal untuk dilakukan atau dilanggar perintah. Perintah apa? Perintah dalam haji dan umrah lah. Dalam haji dan umrah. Okey, boleh saya dengar je, saya dengar. Saya terima je. Larangan kafir. Larang orang kafir. Tadi tu ada cakap juga, Kak Zrina ada cakap juga. Lagi. Ada lagi nak jawab tak? Muktamad. Ada jawab tanah yang tidak boleh dicemari. Lain? Saya cuma tanya makna haram je. Banyak betul ni jawapan. Panjang tau. Okey. Tanah haram adalah tempat yang Allah mengharamkan. Ini copy paste dari Google ni. Terlarang dan kehormatan. Jawapan pada Kak Linda tu paling tepat. Dia adalah penghormatan. Perkataan haram. Yang diberkati juga ya Ustazah. Saya Tanah yang diberkati Allah tu. Tanah itu tak haram. ada masalah. Itu dengar radio juga sekali ke apa Kak Hajar Zakia tu? Radio. TV. Tak maaf Okey. Ustazah. Maafi muskilah. Tak dengar. Okey, saya buka balik semula ni. Sebentar Siapa yang tulis tadi? Kak Linda tu. Namanya Linda tu. Larang itu betul. Tapi sebenarnya haram itu adalah satu kehormatan. Kehormatan daripada Allah. Haramain yang dihormati oleh Allah. Yang Allah memberi penghormatan padanya. Dihormati oleh Allah tu bukan macam kita hormat, bukan. Dia dimuliakan oleh Allah. Sebab itu dia haram. Al-hajju ashhurum ma'lumat kan. Adalah perkara-perkara yang diketahui dalamnya dan dimuliakan kepada mereka yang menjaga akhlak di dalamnya. Mulia. Haram itu maksudnya adalah mulia sebenarnya. Contoh lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tak perkataan lain guna haram selain daripada Masjidil Haram? Daripada tanah haram. Tak ada? Tak pernah dengar? Sorang ke aku ni? Tak pernah dengar lah Ustazah. Memang haram, haramain je lah dengar. Di Mekah je lah yang pernah dengar. Dua tanah haram ni lah. Ya. Iaitu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Madinah. Madinatul Nabi. Lain tak ada haram? Kak Amirah? Kelas banyak mesti ada jawapan. Apa Kak Amirah Zakia? Makkah Mukarramah. Saya dah sebut dah tadi. Saya dah sebut dah. Ada tak? Cuba refresh apa yang kita ingat.
Ada tak perkara-perkara lagi yang perkataan haram? Al-Aqsa. Haram kat kedai je Ustazah. Arab Haram selalu apa? cakap haram. Kat mana haram tu? Tawar dekat kedai dengan Arab, haram. Kelakar. Dia kata haram ke? Dia kan kata halal. Mana dia cakap haram? Haram ya hadiah kata dia. Haram ya rahmah kata dia. Oh, Kalau dah bagi duit halal Ustazah. Bukan bagi duit kata haram. dekat dia. Kalau bagi duit halal kata kat Siti Rabiah. Tapi tawar haram Itu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bu, dalam kehidupan kita ni, subhanallah, bila kita selain daripada Mekkatul Mukarramah itu sebagai Masjidil Haram, tempat yang kita sebut, adakah Masjidil Haram tu haram? Jadi, Masjidil Haram tu apa? Masjid yang Mulia. Dihormati. itu yang saya tanya tadi, soalan tadi tu. Itulah jawapannya. Dia bukan masjid yang diharamkan. Dia adalah masjid yang dimuliakan. Yang dihormati. Yang akan diberi penghormatan oleh sesiapa yang sampai. Oleh yang diizinkan oleh Allah untuk menjejakkan kaki ke situ. Tempat tu tetap akan dimuliakan kalau kita tak memuliakan pun. Subhanallah. Kalau kita bawa onar, contoh kita pergi sana, kita bawa onar, saya luar tajuk sikit ni, kita bawa onar benda kat mana, tempat tu tetap akan menjadi mulia di sisi Allah. Sebab itu namanya Al-Haram, Masjidil Haram. Jadi sebenarnya tak ada tempat lain lah yang paling dimuliakan oleh Allah. Saya tanya je. Kalau tak ada, cakap je tak ada sebenarnya. Tapi bila tanya ni macam fikir, ada ke tak ada Wah, tidak Ustazah macam dapat ada. sebab itu namanya soalan. Dan dia perlukan jawapan yang dia ada padanya keyakinan, dan keyakinan kita itu dengan ilmu. Dan ilmu yang kita tahu sekarang ni adalah cerita tentang tanah haram ini. Tadi sebenarnya cerita bukan pasal kemuliaan tanah haram ni, kita nak cerita pasal sunatnya. Nak masuk tanah haram ni pun kita digalakkan untuk mandi sunat. Subhanallah. Tapi ada persoalan dari tu. Kenapa saya tiba-tiba terkeluar daripada tajuk ni sikit? Bila ada Kak Embun tadi tanya, mandi tu kena mandi semua kah? Sebab dia ada kaitan dengan bagaimana kita memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Maka dia bukan setengah-setengah kemuliaan. Dia adalah kemuliaan yang penuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perkara sunat ini, bagi mereka yang dipilih oleh Allah dan melakukannya dengan penuh kesempurnaan juga. Walaupun perkara itu hanyalah perkara sunnah. Secara sederhananya, mandi seluruh daripada apa yang ada melekat dengan tubuh dan jasad kita ini. Itu namanya mandi. Subhanallah. Dan inilah yang kita kena amalkan dan yang kita kena fahami. Mandilah sebelum masuk ke Masjid Nabi, mandilah sebelum masuk ke Masjidil Haram. Bermaksud kalau kita masuk ke Madinah, kita belum sempat untuk mandi, tiba-tiba dah masuk dekat Madinah, tiba-tiba kita tak mandi lagi sunat itu, terlupa. Saya sarankan ibu-ibu, masuk saja dekat hotel, terus saja mandi sunat. Untuk kerana dah berada di Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sepatutnya kita mandi sebelum sampai ataupun masuk ke Masjid Nabi tu. Jadi kalau setakat masuk Madinah, belum mandi, belum masuk Masjid Nabi pula belum mandi, sebelum masuk Masjid Nabi tu sekurang-kurangnya mandilah sunat. Kalau tadi ketika masuk Madinatul Nabi tu kita tak sempat mandi sunat. Jadi jangan bila masuk Madinah tak mandi, tiba-tiba nak masuk Masjid Nabi pun tak mandi juga. Tapi kalau dah mandi siap-siap dekat Mekah, memang niat masuk Madinah, niatkan sekali untuk masuk Masjid Nabi. Sebab tajuk ni mandi untuk masuk ke Madinatul Munawwarah. Tetapi di dalam penerangan dia, jika tidak dapat melakukan sebelum masuk Madinah, maka mandilah sebelum masuk Masjid Nabi. Tiba-tiba Masjid Nabi pun kau kata sejuk tak mandilah.
tak laratlah musim sejuk ni, tak mandilah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi kita sedang melepaskan satu sunnah yang besar, iaitu ketika ziarah Madinatun Nabi, kita disunatkan untuk mandi sebelum masuk Madinatun Nabi. Akhirnya Imam Syafi'i menyarankan kalau masuk tadi tak sempat nak mandi, maka mandilah sebelum masuk Masjidin Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Okey, bawah tu ada cara mandi. Cara mandi, satu mandi wajib, satu lagi mandi sunat. Ada dua perkara yang berkaitan dengannya yang disebutkan di dalam ilmu fiqh ini sebagai fardu-fardu mandi. Bila dia ada kaitan dengan mandi wajib. Soalan saya, sebab jawapannya pertama dah ada. Ada berapa fardu mandi wajib? Jangan naikkan. Jangan tengok buku, Kak Amnira. Jangan jawab Kak Amnira. Kak Amnira dah tengok buku. Kak Nurini dah tengok buku ke? Kak Sorina ada buku? Jadi jangan jawab. Sebab kan dah 25 salah. 55 62 tahun mandi wajib dah. Sebab umurnya 70. Kan baliknya umurnya 9 ke 8 tahun kan. Contoh. Dah lama Ustazah tak mandi wajib. Ada orang tak mandi wajib sebab dia dah menopause. Ada orang dia tak mandi wajib sebab tak ada suami. Tapi kebanyakan orang perempuan ni dia makzurah. Tapi dah menopause pula. Sebab itu dah lama. Dah tak ingat Ustazah. Fardu mandi ni ada berapa? 3 Ustazah. Tengok tu. Salah juga tu ya Allah. Wahal jawapannya ada depan mata kat situ tu ya Allah. Ustazah tak pernah kira tapi boleh tak macam nak sebut apa dia? Aku tak suruh sebut apa dia. Aku tanya berapa je perkara. Berapa Cak? 3 La Ustazah. ilaha illallah. 2 Ustaz. Sabar je sebab tak pernah kira kan. Tapi macam insyaAllah macam sah lah mandi tu. Dia bukan pasal macam tu Kak Azrina. Sabar. Soalan saya, perkara yang fardu dalam mandi tu ada berapa? Jawapannya 2. 2 je Kak. Niat Tak payah dan nak kira berapa banyak Kak Azrina. Itu dah silap belajar ke, silap faham ke tak tahu lah. Duk teringat tadi yang saya yakin saya buat niat dan meratakan air. Yang tu 2 perkara kan. Betul tak? Itu yang lain banyak-banyak tu apa? Tak, saya tak jawab banyak. Saya kata yang saya tak pernah kira. Tapi yang saya tahu 2. Cuma takut nak sebut macam sikit. Allah sabar. Inilah bahananya kan. Kan? Sebab saya Ini ingat macam anak. sikit. Bila Wah jawapannya dekat situ walaupun aku tak suruh buka kitab. Benda tu depan mata je. tak tengok kita sebab saya teringat macam ni. Bukan Bila kan? Tak tengok skrin Kak Amnira tu tunjuk ke? tak tengok, saya tak tengok. Sungguh, Ya saya teringat macam ni. Saya Kamera, ajar anak yang tu. rotan ni kakak kau ni. Sabar. Belajar tapi tak tengok, tak buka Bukan. kamera. Tak try Lepas tu jawab. masuk lambat. Jangan gaduh. Kita tak gaduh. Kita Tak, ni tak. bercakap perkara yang satu benda, Bu, fahami tak? Benda ni nampak simple tapi tiba-tiba ditanya, berapa Wah jawapannya ada depan mata je. Tak, sengaja tak tengok. Sebab nak yang saya yakin. Azrina memang tak tengok, orang lain tengok, betul lah. Adalah. Sebab jawapannya dekat situ walaupun soalan saya kata jangan tengok kitab. Tapi ada dekat skrin. Tapi kalau tak ada dekat skrin, tak ada dekat kitab, ibu-ibu kan dah mandi dekat 50 tahun. Mandi wajib. Ada yang 40 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 20 tahun dah mandi wajib. Tapi tiba-tiba berapa fardu mandi wajib? Mandi wajib berapa? Boleh kadang-kadang kita pun macam gitu kan. Nak menetapkan kita nak jawab 2 Ustazah. 2 kan Ustazah? 2 Ustazah. Kita tak yakin dengan jawapan kita. Tapi Kak Mira akan yakin jawab sebab dia tengok kitab. Wahal depan mata dia tu dia begitu tunjuk dekat skrin tu, dia dah ada jawapan tapi dia tak perasan katnya kan. Ustazah, Apa? tahu tak kenapa goyang bila 2? Bila Ustazah kata mandi dekat 50 tahun. Terus jadi menggigil je. Betul ke 2 tu? Betul ke tidak 2? Ya betul. Yakin. Betul Kak Azrina? Kak Amnira?
Betul. Naam. Sahih. Kak Nurini. Admin yang lain. Lama dah mandi tak ada pula orang tanya. La ilaha illallah. 3 Ustazah. 3. Ibu, macam mana boleh 3 tu, Bu? Nombor 1 niat, nombor 2 menghilangkan basuh bulu-bulu tu semua. Lepas tu yang ketiga tu girus lain. Kak Ajah. Hari ni Kak Ajah kena patah balik pada muka surat 101 tu. Tak nampak kan? Jawapannya hanya 2 saja. Ustazah Jawapannya mandi. ada 2. Jawapannya ada 2 saja. Fardu mandi ni ada 2 je. Baik Ustazah. Jadi kalau selama ni cakap 3, dia bukannya salah, tapi kurang tepat. Tapi dia tak menepati apa yang disebutkan, yang disusun dalam kitab fiqh Syafi'i inilah. Dan yang bersih-bersihkan tu, itu bukan wajib. Itu adalah perkara yang menambah kesempurnaan mandi tu. Dan dia adalah perkara sunnah lah. Bersih-bersihkan semua tu. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak apa pergi mau pergi kat Bahijam. Ya, Kak Zarina nak cakap apa Kak Zarina? Tutup dulu. Tutup dulu. Tu. Tiba-tiba bercakap tertekan, salah cakap tadi. Subhanallah. Ada 2 perkara yang berkaitan dengannya disebut dalam ilmu fiqh sebagai fardu mandi. Jadi jawapannya apa? Soalannya adalah fardu mandi ada berapa? Ada 2. Pertama berniat. Yang kedua bawa sikit. Kak Amira? Tak berjalan pula Kak Amira ni. Membasuh, meratakan seluruh badan yang zahir dengan air. Termasuk kulit dan rambut. Air juga. Kenapa tak boleh jalan Kak Amira? Agak punya. Tak naik tu. Yang kedua. Dia keras kat situ je. Dia dah start ni. Nanti saya keluar masuk balik. Macam-macam korang ni kan. Subhanallah walillahilham. Okey, yang kedua badan yang zahir dengan air tu masuk. termasuk kulit ataupun rambut, segala rambut. Air juga naklah disampaikan ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya. Okey, Kak Nurini tolong bacakan tu. Subhanallah. Jadi ibu kakak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, Kak Amira tak payah sambung. Saya nak tutup kat sini je. Subhanallah. Ibu-ibu perhatikan ilmu yang kita pelajari selama ni. Apabila kita ditanya, kita pun kadang-kadang tersalah jawab dengan perkara yang sepatutnya. Perkara-perkara wajib fardu ni, dia tak boleh bertukar dan bertambah dan berkurang. Ambil iktibar daripada petang ni kita punya pengajian ni, bila ditanya berapa fardu mandi? Berapa Ada cakap 3 tadi ni. Sebenarnya 2 je. Sebut 2 dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Dan semuanya kena diratakan ke seluruh pangkal rambut dan juga pangkal setiap kulit yang kita ada ni. Setiap inci daripada badan dan kulit kita ni. Subhanallah. Dalilnya apa? Imam Muslim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhu'an, dia bertanya kepada Rasulullah tentang mandi. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya memadailah kamu mencurahkan ke atas kepala kamu dengan 3 cedokkan air, kemudian kamu mencurahkan ke air ke atas jasad kamu, maka kamu akan menjadi suci. Curah, ratakan tu adalah perkara yang menyempurnakan. Yang disarankan oleh Nabi SAW. Manakala riwayat yang lain, daripada riwayat Imam Abu Daud, bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan satu tempat sehelai rambut yang tidak suci disebabkan jenabah di mana air tidak mengenainya, maka Allah akan melakukan demikian dengannya dan akan disambar dengan api neraka. Wal na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Sayyidina Ali menceritakan, sebab itu aku memusuhi rambutku. Beliau sentiasa mencukur rambutnya. Rambut yang di kepala. Menunjukkan bahawa Sayyidina Ali, dia sentiasa mencukur rambutnya kerana takut tidak sampai air kepada kita punya kulit itu dan setiap inci daripada rambut tu.
Jadi kita jangan jadi macam Sayyidina Ali pula macam botak kan, kesian pula nanti tak tahu beza mana suami mana isteri. Jadi subhanallah walillahilham, maka tak apalah orang perempuan ni rambutnya panjang sikit tapi kenalah mengikut apa yang disarankan, yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu alam. Ada soalan? Ya, saya Kak Hajar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya nak tanya. Saya pernah dengar satu ucapan yang mana ramai wanita tidak sah mandi wajibnya kerana mandi itu tidak dalam keadaan bercangkung. Lepas tu, soalannya? Soalannya apakah rasional bercangkung itu yang menyebabkan mandi itu tidak sah? Terima kasih Ustazah. Soalan aku, kau orang mandi cangkung ke? Minta maaf. Kasar pula soalan aku petang ni. Saya cangkung. Dia bocorkan rahsia dia. Ya, okey, jangan cakap, dia semua orang tahu. Itu adalah cerita kita di dalam bilik mandi. Jadi, cangkung itu bertenggong itu adalah saranan untuk lebih memudahkan perkara itu diratakan. Tapi kalau kalian dengan berdiri pun boleh meratakan, insya-Allah keyakinan kita itu lebih tinggi daripada sangkaan orang yang menyangka kita tak bercangkung itu tidak sah. Saya boleh cakap begitu. Ataupun boleh terus je mandi, semua terus camtu dari kepala. Camtu macam mana ni pula soalan ni? Sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan camtu-camtu, tak faham pula soalan camtu ni. Ustazah kena mulakan dari kanan dulu ke macam mana Ustazah? Kak Nurizam, memulakan sebelah kanan itu adalah sunnah. Kalau tak mulakan sebelah kanan pun tak apa, tapi mulakan lebih kanan lebih baik. Itu sunnah Nabi. Nabi memulakan semua perkara dengan sebelah kanan. Kalau terjun sungai, boleh. Tapi macam mana nak masuk ke sebelah kanan? Sengit pula nanti macam mana. Jadi terjun semua sekali. Sebab itu, perkara itu sunnah. Dia bukan perkara wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, ayat dia tu terus camtu dari kepala hingga ke bawah. Yelah, siram je lah daripada atas sampai ke bawah. Cuma kita buat perkara sunat, kebiasaannya kita selesaikan sebelah kanan dulu, kemudian kita buat sebelah kiri, kemudian kita jiro seluruhnya. Itu sunnah yang tambahan. Tapi sebenarnya kalau jiro semua dah jadi tak? Jadi. Settle. Yang penting dia kena, kalau kita ni badan besar macam saya ni, kena carilah belikat-belikat tu untuk diratakan. Kak Latifah Sukarjo, hukum mandi tu, mandi hukum tu boleh je sebab kau mandi kat dalam. Kalau mandi kat luar jalan raya haram. Faham tak? Kau masuk bilik kau baca doa tak? Terima kasih Ustazah. Baca. Kalau kau masuk mandi sana dalam bilik air tu, malaikat pun takkan masuk kat dalam tu, syaitan pun tak berani masuk. Tapi nak lebih beradab, boleh je. Pakai one piece ke, two piece ke, pakai lapik sikit boleh. Tapi kalau tak pakai, soalannya boleh ke tak boleh? Kalau dalam bilik air boleh, kalau kat luar tak boleh lah. Itu je jawapannya. Subhanallah. Ramai selalu orang tanya ni juga. Ini bukan marah. Suara saya dah tak ada sangat. Saya cakap kuat sikit je. Tak marah, tak marah. Tanyalah, tak ada masalah. Saya jawabnya insyaAllah. Sebab soalan ni memang sentiasa ditanya perkara yang sama. Boleh tak mandi tot. Boleh kalau kat dalam bilik air. Tapi kalau tiba-tiba dalam rumah tiba-tiba kau saja nak mandi dalam rumah, bukan dalam bilik air. Lepas tu suami kau tengok, awak kenapa ni kat tengah-tengah macam gini ni? Kena gelak kan. Orang terbiar. Lupa ke? Bilik air bukan kat tengah, bilik air kat tepi. Terlupa. Amira tak kelakar lah saya bertanya. Okeylah, itu saja untuk bertanya. Ada soalan lain? Mimpi. Silakan. Ada soalan lain tak? Silah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah minta maaf tadi bila Ustazah kata yang pasal umrah ziarah tu, Saya. hanya umrah yang bersama dengan haji tu yang fardu. Kat situ saya sedikit keliru sebabnya yang saya dengar lagi satu umrah yang pertama juga, kalau umrah ziarah tu pun jatuh fardu.
Macam mana Ustazah? Itu tak jatuh fardu, itu sunat saja. Sebab dia umrah sunat. Oh bukan walaupun pertama kali. Ya, saya. Oh. Baik. Terima kasih Sebab Ustazah. dia umrah sunat. Umrah fardu hanya pada umrah haji. Baik. Terima kasih banyak. Cuma saranan untuk diletakkan perkara itu perkara yang utama. Sebab itu disebutkan umrah pertama adalah umrah wajib. Untuk kita wajibkan diri kita sepatutnya. Travel dan mutawif kena cakap macam itu sepatutnya. Dia tak boleh cakap benda tu wajib. Benda tu sunat sebenarnya. Betulkan saya kalau saya silap. Tanyalah mana-mana para asatizah. Kalau dia cakap wajib, saya tak pasti. Tapi yang saya belajar perkara itu adalah sunat. Kecuali umrah untuk haji. Subhanallah. Baik. Kalau tak buat, bermakna kita kena bayar dam. Sebab masa saya kursus umrah tu saya tanya lagi sekali juga sebab saya nak penjelasan kan. Yang tu umrah pertama saya. So ustaz yang bagi kursus umrah tu dia tekankan betul. Dia kata yang pertama kali memang jatuh umrah fardu. So jangan macam main-main lah dia kata. Sebab perkara ni fardu kat atas kita. Sebab dia bukan pada waktu fardu kan? Oh ya. Okay, baik-baik Ustazah. Yang fardu hanya pada waktu haji. Tu yang saya cuba tanya balik tu sebab saya cuba minta Sebab kebanyakan semua mutawif dan mutawifah dan mana travel kebahagiaan ustaz akan bercakap begitu supaya kita tidak sambil lewa untuk perkara tu. Dan dia tekankan dia kata kalau kata umrah yang berikutnya katalah kali kedua kali ketiga pergi yang tu baru jatuh umrah sunat. Umrah ziarah. Sebenarnya kalau umrah ziarah dia tetap umrah sunat sebenarnya. Baik, terima kasih banyak. Betulkan saya kalau saya silap kalau tiba-tiba fatwa mengatakan perkara itu umrah wajib. Wallahualam. Saya tak pasti. Maafi itu mungkin bukan dalam pengetahuan saya mungkin. Mungkin saya yang kurang faham. Wallahualam. Okey. Itu saja untuk petang ni. Saya minta izin dahulu. Ni ada Kak Arwani Juso kata, kena ada Allah Ustazah, nanti malaikat dah dekat kita 40 hari pesan orang tua-tua. Pesan orang tua-tua ni perlu ada dalil juga Kak Arwani Juso. Kalau ada dalil mengatakan begitu, kerana apabila kita masuk ke dalam bilik air, tidak ada yang akan masuk bersama kita kalau kita membaca doa. Kita hanya bersendirian di dalamnya. Tetapi orang alim menyatakan kalau dia berada dalam tempat yang tertutup, maka antara kita kan, memang Allah Maha melihat. Subhanallah. Tetapi soalannya, boleh tak? Jawapannya boleh. Kalau nak pakai alas, itu lebih baik. Kan saya cakap tadi? Begitu. Saya tidak menidakkan apa yang akak cakap. Tapi cerita nanti malaikat tak dekat tu saya tak tahu. Wallahualam. Mungkin saya tak belajar yang tu. Mungkin saya kurang ilmu di situ. Saya minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahualam. Itu saja untuk petang ni. Saya serahkan semula kepada admin untuk petang ni. Terima kasih Kak Aminirah dan semua. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Barakatillah. Jazakillah khairan jazak Ustazah. Di atas pencerahan hari ini, Masya Allah, beberapa mandi sunat hari ini dan cara mandi yang wajib dan cara mandi yang sunat. Masya Allah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Amin. Dalam urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini, Masya Allah. Masya Allah. Kita ada satu lagi kuliah Maghrib hari ini. Masya Allah. Kepada Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk pukul 8 malam hari ini insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguhlah kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Afadillah Ustazah untuk bacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم اجمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا متبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسلمين لمكسرين لعاملين لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kak Amnira yang menyantuni